Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari ini Dr. Kamil nampaknya berhalangan. Jadi orang kata saya ni ibarat kata patah sayap, dengan paruh pun bertungkat juga. Orang kata patah sayap bertungkat paruh. Betul tak? Jadi terpaksalah. Kalau saya rasa gagal pada hari ini, mungkin saya akan minta siapa-siapa yang membaca. Bolehlah. Ustaz Hairul pun boleh baca tak? Ustaz ke Dr. Hairul ni? Ya. Ustaz ke, doktor ke, profesor ke? Cikgu saya lah. Cikgu, okey. Boleh betul Cikgu Hairul tolong baca yang Melayu tu. Boleh tak? Yang Tapi Dewan syaratnya saya kena gagal dululah. Yang Dewan Bahasa Dato'? Ha? Yang terbitan Dewan Bahasa? Ya dia. Tak boleh lah Dr. Kamil baca dah. Makin kita tak faham. Okeylah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali mungkin saya kena ringkaskan dalam satu paragraf, iaitu tentang mimpi itu adalah peneropongan rohani terhadap realiti hidup. Ini apa yang kita ambil dululah. Ia berlaku dalam tidur kalau sekiranya gambaran yang diperolehi itu tidak begitu jelas, ia memerlukan kepada takbir. Kalau ianya jelas, tidak memerlukan kepada takbir. Sebab tu dia memperjelaskan dengan sendirinya, tak perlu takbir. Tetapi kalau dia maknanya kalau jelas ia mampu memberi makna yang tersendiri. Jadi pada hari ini kita akan sambung Dr. Basri. Saya sambung atas sikit supaya tidak putus. Baik, Datuk. Wa idza tabayyana laka hadza mimma dzakarnahu awwalan alimta anna ma'na hadzal juz' nisbatul isti'dadil awwal syamil lil bashar. Halaman berapa, Datuk? Yes. Halaman berapa? Halaman 216. Okey. Ujung Ar-Ru'ya. Tu. Nampak? Okey. Jumpa tu. Bawah lagi ke? Nau'an. Macam tengok atas sikit. Atas sikit. Ni 215. Kita tabayyana. Baru ni kita baca dah tak? Ya. Takut itulah kita cuba review sikit. Maknanya secara ringkasnya dalam paragraf ini dia nak menyatakan kepada kita orang biasa tidak akan mencapai tahap Nabi yang menerima wahyu, yang mampu menerima wahyu kerana ada halangan berikut. Ini yang kita nak start di sinilah. Kerana ada halangan berikut. Wa min a'zami tilkal mawani' al-hawassu zahiratu. Halangan paling besar sekali ialah panca indera lahir. Fafatara Allahul bashara ala irtifa'i hijabil hawasi bin naumi alladhi huwa jibilliyun lahum. Tetapi maka Allah Subhanahu wa taala telah memfitrahkan manusia mampu mengangkat hijab panca indera itu dengan tidur. Jadi manusia ni dalam hidup harian dia dikuasai atau dikongkong mungkin oleh panca indera dia. Panca berarti 5. Tetapi adalah menjadi fitrah manusia
boleh keluar daripada kongkongan panca indera itu dengan tidur. Dan tidur itu adalah jibiliyun, iaitunya resam manusia. Itu tidak ada orang yang tak boleh tidur. Tidak ada orang yang boleh tak tidur. Tidak ada orang yang tak boleh tak tidur. Ada seorang dua tapi pelik sikitlah. Fatata'arradu an-nafsu 'inda irtifa'ihi ila ma'rifati ma tatashawwafu ilaihi fi alamil haqq. Maka apabila kuasa atau kongkongan panca indera itu terangkat daripada manusia itu, maknanya hilang kuasanya dengan tidur, maka manusia itu boleh mengenali apa-apa yang dia rasa nak tahu dalam dunia kebenaran. Fatudriku fi ba'dil ahyan minhu lamhatan yakunu fiha az-zafru bil matlub. Maka kadang-kadang dia dapat sekilas pandang. Dia mendapat sekilas pandang tentang sesuatu yang dia nak dalam hidupnya itu. Walidzalika ja'alaha asy-syari' minal mubasyirat. Oleh kerana itu, apa yang dia dapat tanggap dalam hidupnya itu dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-mubasyirat. Tadi katakan gelibat itu sebagai mubasyirat. Maksud al-mubasyirat itu di sini, tanya Nabi kata, lam yabqa minan nubuwwati illa al-mubasyirat. Semuanya dimonopoli oleh an-nubuwah, kenabian, kecuali mubasyirat saja. Maka para sahabat bertanya, wamal mubasyirat ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa mubasyirat itu wahai Rasulullah? Saya tak translate lah. Mubasyirat itu sebenarnya kalau secara harfi maknanya berita gembira, tapi tidak bermaksud begitu sini. Wamal mubasyirat ya Rasulullah? Qala, kata Rasul, ar-ru'ya as-salihah yaraha ar-rajulu as-salih aw tura lahu. Iaitu mimpi yang betul yang dialami oleh seseorang yang saleh atau digambarkan kepadanya lahu olehnya. Ini hadis Bukhari 6990 riwayat Abu Hurairah dan Muslim daripada Ibn Abbas. Maknanya hadis ini hadis sahih lah. Itu jelas kan? Wa amma sababu irtifa'il hijabi wa amma sababu irtifa'i hijabil hawasi bin naumi fa'ala ma asifuhu lak. Adapun sebab terangkatnya hijab indera itu dengan berlakunya tidur, maka ia adalah berlaku mengikut saya telah menyatakan kepada anda sebelum ini. Iaitu annan nafsan natiqah innama idrakuha wa af'aluha birruhil hayawani al-jismani. Diri manusia ini, an-natiqah ini manusia lah, sebab Ibn Khaldun menamakan manusia ini hayawan natiq. Jadi bila Ibn Khaldun menyebut hayawan, menyebut natiqah, itu maksudnya natiq. Kalau an-nafs an-natiqah lah, an-nafs itu wanita, perempuan, mu'annath. An-nafs an-natiqah atau al-hayawani dan sebagainya itu al-jismani, itu menunjukkan maksud dia manusia. Sebab dia kata manusia itu ialah hayawan yang natiq, iaitu binatang yang mampu berfikir. Innama idrakuha wa af'aluha birruhil hayawani al-jismani. Karena manusia itu hanya mampu faham dan mampu melakukan sesuatu berasaskan kepada roh kebinatangan dan bersifat fizikal saja. Maknanya dalam hidup harian ini kita dikongkong oleh
jiwa, kebinatangan dan kejismanian. Sebab itu bila wah ini yang jadi bila kita tidur, maka pengaruh roh ke manusia, ke roh kebinatangan dan jismani ini terangkat daripada kita. Jadi dia pun memperkenalkan apa dia roh hayawani jismani itu. Wahwa bukharun, ini kita duk bincang ya, Syekh Farid minggu lepas. Wahwa bukharul latifun markazuhu bitajwifil aisar minal qalbi. Maka ia adalah wap yang lembut berpusat di pedalaman kiri jantung, ala ma fi kutubit tashrih. Ini berasaskan kepada apa tu buku-buku anatomi seperti yang ditulis oleh Galen. Okey. Dan selain daripada beliau juga. Wa yanba'ithu ma'addami fi syarayanati wal uruqi. Dan apa tu bukhar ataupun wap yang lembut ini akan yang ba'ithu, dia menguap bersama darah, maknanya ikut perjalanan darah lah. Menguap bersama menguap, bukan menguap, menguap bersama darah dalam orak-orak nadi dan sebagainya. Maka fayu'til hissa wal harakata, maka daripada penguapan dan perjalanan darah itu adalah indranya, mana dia boleh faham melalui indera lahirnya dan boleh adakan pergerakan dan segala perbuatan-perbuatan berasaskan kepada badan. Maka selain daripada itu, wa yartafi'u latifuhu ila dimaghi. Maka wap yang sejuk itu, wap yang apa tu yang lembut itu akan menguap, dia pergi lagi kepada dimag, otak. Brain, otak. Fayu'addilu min bardihi. Maka dia boleh menyederhanakan kesejukan otak itu. Rupa-rupanya otak ni sejuk. Sebab tu kalau tak ada darah dia mati, dia tidak boleh nak berfungsi. Wa tatimu af'alul quwa allati fi butunihi. Maka dengan adanya penguapan yang masuk dalam otak itu, maka kekuatan-kekuatan di bawah dasarannya, dasaran otak dan sebagainya itu akan berfungsi. Akan kekuatan dia berfungsi. Fan-nafsun natiqatu innama tudraku wa ta'qulu bihadzal ruhil bukhari. Maka diri manusia itu boleh berfungsi dan faham berasaskan kepada ar-ruhul bukhari. Inilah roh yang bersifat macam wap yang lembut tadi. Wahya muta'alliqatun bihi, ia bergantung dengan wap ini, lima tadathu hikmatut takwin, sesuai dengan rahsia penciptaan alam ini, iaitu annal latifa la yu'athiru fil kathifi, bahawa yang lembut itu tidak akan memberi kesan terhadap yang tebal. Walamma latafa hadzal ruhul hayawani min bainil al-mawaddil badaniyah sara mahallan li athari zatil mubayinati lahu fi jismaniyatihi wa hiya nafs an-natiqah. Walamma latafa hadzal ruhul hayawani, apabila roh kehayawanan itu menjadi lembut, min bainil mawaddil badaniyati, dia merupakan adalah antara bahan-bahan tubuh, tetapi roh itu dia boleh jadi lembut
apabila dia boleh jadi lembut, sara mahallan li athari zat al-mubayinati lahu fi jismaniyatihi, ia akan menjadi tempat berlakunya perbezaan dalam dirinya, iaitu yang dinamakan sebagai diri manusia. Wasarat atharuha hasilatan fil badani biwasatati. Maka al-jismaniyah ataupun jismani manusia itu tercipta melalui pergerakan tadi. Maka oleh kerana itu, sebagaimana yang kita katakan, kefahaman manusia itu akan boleh diklasifikasikan dengan dua jenis. Satu, idrakum bizahir wa huwal hawasul khams, iaitu fahaman lahir yang berasaskan panca indera, wa idrakum bil batin wa huwal quwwat dimaghiyah, dan yang keduanya pemahaman batin yang berasaskan kepada tenaga otak. Sahabat Ustaz kami letih pun nak baca Melayu, nanti kita baca Arab tak letih kita saya. Okey, setakat ni jelas ya. Okey, dia punya apa? Datuk Ana. Ya. Sebenarnya kita dah baca ni kan, tapi Yes. dah kita baca kali kedua ni menarik bagi Ana sebab baru Ana dah bicara soal hikmah. Hikmah takwin. Semalam dalam satu lagi perbincangan Zoom. Dari kupasan Ibn Khaldun ni, yang dia kata rational soul. Ya. Roh yang rasional, yang bukan sebenarnya daripada organ otak, tapi daripada roh yang ada wab yang boleh sampai kepada otak menggunakan juga organ-organ dan fakulti otak, namun dia didorong oleh kita panggil roh. Jadi hikmah tu lebih daripada kegunaan akal. Itu yang Ana tertarik, mana dia sebab tu dia kupas, dia kata ada dua bentuk rational soul. Satu ialah kelaziman menggunakan senses ataupun dera yang biasa. Yang biasa. Satu lagi juga rational soul, iaitu menggunakan satu yang bukan daripada dera biasa, tapi keupayaan yang kita kena sediakan diri kita untuk sampai kepada tahap hikmah yang menjangkaui guna deria semata-mata. Okey. Oh, menarik. Wallahu akbar. Okay. Cuma saya nak congkil di sini, mungkin kita boleh bayangkan bahawa ruh dalam diri manusia tu boleh disifatkan sebagai dinamo yang menggerakkan segala aktiviti manusia itu, sama ada berasaskan kepada indera ataupun berasaskan kepada otak. Ya, ni makna dia dalam huraian ni terus kita faham dua-dua, maka insan ada keupayaan menurut Ibn Khaldun menggunakan juga roh yang tidak hanya menggunakan deria biasa. Okay. Jadi keupayaan untuk membuat keputusan melihat masa depan yang menggunakan daripada roh atau kekuatan rohi. Jadi dalam bahasa kita ni, kita jangan translate dengan roh lah, translate dengan jiwa. Oleh kerana itu orang yang sakit otak tu kita kata sakit jiwa, nah? Dan jadi maknanya dia buat keputusan menggunakan jiwa lah. Ya. Hanya sebenarnya dinamo sebenarnya jiwa tu manusia tu. Jadi kalau kita dah ada disiplin tradisi menghidupkan jiwa, jiwa yang tinggi boleh menjadikan satu faktor membuat keputusan yang lebih hikmah. Ya. Okey. Wa anna hadha al-idrak kulluhu sarifun laha an idrakiha ma fawqaha min dhawatiha ar-ruhaniyah. Ani ya Syekh apa tu kata dia. Allati hiya musta'iddatun lahu bil fitrah. Kedua-dua jenis kefahaman ini, iaitu fahaman berasaskan panca indera
dan fahaman yang berasaskan kepada tenaga otak ini menjadi penghalang bagi manusia daripada memahami apa yang lebih tinggi daripada itu. Maknanya yang tinggi daripada itu ialah zat kerohanian sendiri yang sedia ada dalam dirinya secara fitrah. Itu dia kata kulluhu sarifun laha an idrakiha, menghalang daripada memahami ma fawqaha min zawatiha ruhaniyah allati hiya musta'iddatun lahu bil fitrah. Jadi semula jadinya manusia ini dia akan dapat memahami zat kerohanian diri sendiri yang begitu syafaf, yang begitu seni. Tetapi oleh kerana ia dikuasai oleh deria, oleh indera dan otak, ini yang mungkin saya nak sebut Ghazali Nawawi ni. Bila dia hilang satu deria, indera, iaitu indera penglihatan, maka dia dapat melihat kerohaniannya yang lebih original kerana tidak lagi dikongkong oleh fitrah penglihatan ini. Ya. Jadi orang yang buta tu kan, dia pergi tepuk di pokok kelapa, dia tahu pokok kelapa ada berapa banyak buah. Dia tengok apa atas-atas, dia kata nak ujian, mana dia boleh tengok, tapi dia dapat merasakan orang datang daripada belakang. Saya masa kecil dulu, ini saya ni kalau bagi saya takut cerita keperbualan lah. Ayah saya dia ajar satu latihan. Dia kata orang dulu-dulu kita boleh berlatih, kita duduk di persimpangan 4, kita duduk situ pejam mata, kemudian kita boleh latih orang belah kanan nak datang, atau orang belah kiri nak datang, atau orang belah depan, belah belakang nak datang. Dia kata kita latih sikit, lama-lama kita boleh jadi orang yang dia maknanya orang yang menafikan deria ataupun indera yang ada dan melahirkan indera-indera baru. Jadi itulah yang tuk-tuk bomo, yang tuk-tuk apa tu yang dia boleh berhubung dengan kerohanian dan sebagainya. Ana tertarik juga bila kita bicara soal Quran. Quran tidak hanya address atau menumpu kepada akal kita saja, dia kepada jiwa atau pada hati yang tak sedia untuk menerima. Jadi kadang-kadang sebab tu iman hidayah tu bukan datang hanya daripada orang yang ada keupayaan deria otak dan sebagainya. Betul. Yang profesor-profesor kita kat barat, dia boleh translate Quran pun tidak beriman. Ini yang tak tahu apa tu imannya kuat. Sebab tu iman orang Badawi itu, kata Nabi, lebih kuat daripada iman orang Hadari. Yang otak ni tidak boleh menjadi asal. Okey. Walamma kanatil hawas zahiratu jismaniyatu kanat mu'arradatan lil wasani wal fashali bima yudrikuha min at-ta'bi wal kalali wa tughashshir ruha bi kasrati tasarruf. Oleh kerana indera lahir, indera fizikal bagi diri manusia itu terdedah kepada kelemahan, kegagalan dan sebagainya oleh kerana penat, letih dan oleh kerana hal-hal yang berkait dengan kerja yang banyak sebagainya. Fa khalaqallahu laha talab al-istijmam li tajarrudil idraki ala suratil kamilah. Maka Tuhan menjadikan satu keperluan bagi manusia untuk berehat, supaya dia boleh tajarrud, boleh boleh menumpukan kefahamannya daripada tentang gambaran yang lebih sempurna. Wa innama yakunu dzalika bin khinasir ruh al-hayawani min al-hawasi zahira kullaha. Caranya ialah inkhinas ni maknanya dengan pengunduran. Maknanya roh kemanusiaan itu akan mengundurkan diri, misalnya apabila dia tidur ke, dia berehat sebagainya,
Dia sebab tu kita tak rasa dia tidur tu sekeliling kita ada. Waruju'uhu ila al-hissil batin. Dan dia balik kepada deria yang batini. Deria yang dalaman, yang kita kata batin. Ada zahir, ada batin. Wa yu'idu ala dhalika ma yaghshiyal badana minal burdi bil laili. Ini hikmah malam ini. Dia kata kesejukan malam itu membantu untuk manusia keluar daripada indera luarnya dan menumpukan kepada indera dalaman yang batini. Fatatlubul hararatul ghariziyah a'maqal badan wa tadhhabu min zahirihi ila batinihi fatakunu musyayya'atan markabuha wa huwa ruhul hayawani ilal batin. Maknanya Allah telah menjadikan untuk mereka keperluan untuk berehat supaya kepahaman menjadi sempurna kembali dengan berlakunya, saya katakan tadi, pengunduran atau inkhinas roh kejiwaan, ar-ruhul hayawani, daripada semua indera lahir dan kembali kepada indera batin, al-hissul batini, dengan dibantu oleh kedinginan malam yang mampu melunglaikannya. Ini yang cuba digambarkan oleh beliau dari segi sastra pun okey ni. Dengan cara itu kehangatan naluri akan ini. Maknanya yang menjadi manusia tu hangat, aktif dari segi luarnya, cergas, marah, suka dan sebagainya, ialah dia panggil di sini kehangatan naluri akan meninggalkan bahagian luaran badannya menuju ke bahagian dalaman dengan mengendong. Dibawa bersama dia roh kehayawanan masuk ke dalam. Maknanya manusia itu telah diapungkan oleh keadaan itu sehingga roh kehayawanan dia itu macam kita katakan macam kabar terbang, telah dia boleh ada point, ada keringan dia tu. Oleh kerana itulah pada kebiasaannya manusia tidur pada waktu malam. Walidzalika kana an-naumu lil bashari fil ghalibi innama huwa bil laili. Oleh kerana itu maka manusia itu biasanya tidur pada waktu malam. Ini saya nak soal Ibn Khaldun sikit ni boleh. Jadi apa pula Tuhan suruh kita berjaga malam? Okey. Faidan khanasa ar-ruhu 'anil hawasi az-zahirati wa raja'a ila al-quwal batinati wa khaffat 'anil nafsi shawaghil al-hiss wa mawani'ihi wa raja'at ila as-surati allati fil hafizati tamathala minha bitarkib wa tahlil surah khayaliyah. Dia kata apabila roh itu terangkat daripada panca indera zahir dan dia kembali kepada kekuatan batin dia dan dia menjadi ringan kerana tidak lagi disibukkan dengan indera-indera dan yang bergantung ataupun yang menjadi apa-apa di sekelilingnya, dan dia balik kepada gambaran yang asal, maka dia akan mampu membina kembali, melekat kembali, menyambungkan kembali, menganalisa kembali suatu gambaran khayali, satu imajinasi, gambaran imajinasi. Wa aktsaru ma takunu mu'tadatan wa aktsaru Allah komputer wa aktsaru ma takunu mu'tadatan, dan itulah dia akan melihat gambaran-gambaran dalaman itu semakin menjadi benda yang biasa bagi dia, li'annaha muntazi'atun minal mudrakat al-muta'ahidah qariban, kerana dah biasa begitu
thumma yunazziluha al-hissul mushtarak alladhi huwa jami'ul hawas az-zahirah fayadrikuha ala inha'il hawas al-khams az-zahirah. Oleh kerana itulah pada kebiasaan, maka apabila berlaku pengunduran roh daripada indera lahir dengan kembali kepada kekuatan batin, diri manusia tidak lagi syarat dengan kegelabutan indera. Maknanya indera kita ni duk menjadikan kita tu menggelabut dalam diri kita. Dengan kerana itu, ia mampu kembali kepada imej yang terdapat dalam papan keratan, as-surah allati fil hafizah, yang boleh memberi gambaran khayalan yang lebih normal, berasaskan kepada penyusunan dan penganalisaan yang berlaku kerana ianya berasaskan kepada kepahaman yang lebih dekat. Kemudian gambaran itu akan diturunkan kepada indera. Gambaran yang dalaman itu dia akan pancar balik kepada indera bersama, dia panggil. Al-hissul musyarak, mana indera ni ada indera bersama di antara indera luar dan indera dalam. Maka dia pancar kepada indera bersama ini. Ini macam main wayang gambar ni, yang merupakan himpunan indera lahir bagi disalurkan kepada indera yang lahir. Maknanya dia ada gambaran dalam, maka dia pancarkan. Ini macam kita dulu kan, mula-mula komputer masuk, kita panggil apa tu? Kita buka komputer ni kepada pemancaran, pemancar dia panggil apa tu? Alat tu saya pun lupa tu. Projector tak? Projector. Ya. Projector. Jadi dia pancar di sini, campas dia proof, dia keluar kepada indera kuat, maka indera luar pun menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi ini yang nantilah kita baca yang ketiga, yang keempat. Warubbama iltafatatin nafsu luftatan ila dhatiha ar-ruhaniyah ma'a munaza'atiha al-quwal batiniyah. Kadang-kala diri manusia itu akan berpaling arah. Iltafatatin nafsu luftatan, akan berpaling arah secara sekilas pandang kepada zat kerohanian sendiri. Dia kata iltafat Allah. Apa saya susah nak baca perkataan iltafatatin nafsu luftatan. Maknanya kalau luftah ni sekilas pandang saja kepada zatihar rohaniyah, kepada zat kerohaniannya yang sendiri, ma'amuna za'atihal quwal batiniyah, dengan cara itu dengan munaza'atiha al-qawil batiniyah. Maknanya dia ada satu pergolakan dalam dirinya, dia boleh balik kepada kerohanian sendiri dan ada munaza'ah, maknanya bergelut dengan kekuatan batin dia. Maka dengan itu fatudriku bi idraki harruhani, dengan cara itu ia mempunyainya. Dengan cara itu ia mampu memahaminya. Fatudriku bi idraki harruhani, maka dengan itu dia mampu memahami kerohaniannya, li'annaha mafturatun alaihi, kerana ia adalah fitrah semula jadinya. Mana dia boleh balik kepada fitrah semula jadinya. Maknanya dengan cara itu ia mampu memahaminya melalui kefahaman kerohaniannya dengan secara semula jadi. Ini yang duk taksub kepada Syahri ni.
wa taqtabisu min suwaril asya'i allati sarat muta'alliqatan dhatuha hina idzin thumma ya'khudhul khayalu tilka suwar al-mudrakah fayumathiluha bil haqiqati awil muhakati fil qawalibil ma'hudati. Berasaskan kepada kedudukan tersebut, dia mampu menyaring, itu perkataan iqtibas tadi, dia mampu menyaring gambaran-gambaran yang bergantungan, ia mampu menyaring gambaran-gambaran yang bergantungan pada dirinya. Kemudian dia akan mengambil bayangan gambar-gambar yang dipahami itu untuk digambarkan secara hakiki berasaskan kepada template biasa. Rupa-rupanya dalam diri manusia ni ada template dia. Ya. Jadi ini sangat menariklah. Ya. Okey. Jelas dah? Okey. Wal muhakatu min hadhihi hiyal muhtajatu litabir. Yang simulasi, yang bersifat simulasi itu, mana yang bersifat simulasi daripada gambar-gambar ini, ia tidak jelas memerlukan kepada takbir. Cara takbirnya ialah wa tasarrufuha bitarkibi wat tahlil fi suratil hafizati qabla an tudrika minal lahmati ma tadrikuhu ya adghathu ahlamin. Jadi simulasi daripada gambaran yang memerlukan kepada takbir. Caranya ialah melakukan penganalisaan dan penyusunan semula terhadap gambaran yang tersimpan secara sekilas pandang tadi. Itulah yang dinamakan mimpi mengarut. Adghathu ahlam. Kalau dalam tradisi Melayu kita, bukan mimpi ni mengarut ni, itu. Bukan mimpi tapi mengarut. Adghathu ahlam. Jadi dalam Sahih Al-Bukhari, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-ru'ya thalathun. Ru'ya min Allah, mana ada tadi? Ni. Ru'ya min Allah wa ru'ya min al-malak wa ru'ya min asy-syaitan. Rasulullah bersabda, mimpi itu ada 3. Mimpi daripada Tuhan, mimpi daripada malaikat, dan mimpi daripada syaitan. Dan pentafsilan ini, dia kata mutabiqul lima dzakarnahu. Sesuai dengan apa yang kita sebut sebelum ini. Fal jaliyu minallah, maka mimpi yang jelas itu, yang mengikut template yang jelas, yang asal, yang kita katakan itu tu minallahi, tak perlu lagi diadakan takbir. Kalau mimpi terbang kan nak naik pangkat. Kalau mimpi jatuh pokok kan nak turun pangkat, itu orang tua. Wal muhakatu da'iyatu ila ta'biri minal malaki. Dan mimpi-mimpi yang memerlukan kepada takbir itu, muhakat, pentadbiran itu ialah mimpi daripada malaikat. Wa adghathul ahlam minasyaitan. Mengarut tu, mimpi mengarut, makan banyak bulan puasa kan? Buku puasa banyak, lepas tu lepas semaya maghrib, belum semaya tarawih lagi dah tidur. Mengarut macam-macam. Adghathul ahlam minasyaitan. Li'annaha kullaha batil wa syaitanu yambu'ul batil. Dia Rosenthal guna perkataan confused dreams. Adghathu ahlam tu, mimpi yang mungkin Datuk terjemah mengarut, dia itu bahasa terjemah bahasa budaya kita. Bahasa
mudah nak kita faham kan. Tapi Bahasa Kelantan Datuk muka. kalau Dia nak- beza antara mimpi dengan ngarut. mengarut atau mimpi sini mimpi yang confused, mengelirukan. Yang tak betul. Ya, Itu betul. mungkin daripada syaitan. Ya, daripada syaitan. Confused kan? Daripada adghaf. Akhirnya dia sampai kepada kesimpulan. Ya. Hadhihi haqiqatur ru'ya. Inilah hakikat mimpi. Wa ma yusabbibuha wa yusyi'uha minan naumi. Dan tidur yang menjadi puncanya. Wahya khawasul lin nafsil insaniyah. Ia merupakan ciri hidup manusia. Maujudatun fil bashari alal umum, yang terdapat pada semua orang. La yakhlu anha ahadun minhum, tidak terkecuali, malah setiap orang akan mengalami mimpi. Bal kullu wahidin minal anasi ra'yun fi naumihi ma sadara lahu fi yaqazatihi miraran ghaira wahidin. Malah setiap manusia mengalami mimpi dalam tidurnya berkait dengan apa yang dia alami di waktu sedar. Itu yang apa tu yang Freud kata kan? Freud kata mimpi itu ialah gambaran kepada akal tak sedar kita tentang peristiwa-peristiwa dalam akal sedar, dalam kehidupan sedar. Wa hasala lahu 'alal qat'i anna an-nafsa mudrikatul lil ghaibi. Secara jelasnya kita boleh buat kesimpulan bahawa nafsir diri manusia itu boleh memahami ghaib fin naumi, dalam tidurnya. Tapi di sini ada editing sikitlah. Dia kata ada kemungkinan manuskrip ni berbunyi walal qat'i anna an-nafsa mudrikatul. Tak apalah dari segi khilaf apa tu orang yang membuat apa tu kajian apa tu manuskrip ni wala budda wa idza jaza zalika fi alamin naumi. Ini kesimpulan dia yang perlu kita ambil perhatian. Wa idza jaza zalika fi alamin naumi, kalaulah dalam tidur itu orang boleh memahami hal-hal yang dia kata ghaib, boleh memahami hal-hal yang ghaib melalui mimpi dalam tidur, fala yamtani'u, dia guna logik di sini, fala yamtani'u fi ghairihi min al-ahwal, maka tidak ada sebab untuk dia tidak boleh mencapai hakikat yang sama dalam keadaan yang lain, walaupun dia tidak tidur misalnya. Li'annal mudrikah wahidah, kerana kuasa kefahaman itu hanya satu. Wa khawasuha ammatun fi kulli halin, dan ciri yang ada pada kefahaman yang satu itu, ciri atau sifatnya khawas, cirinya umum pada semua bahagian. Maknanya dia kata kalau boleh dalam tidur, mengapa tak boleh di luar tidur? Kerana tenaga yang membolehkan itu hanya yang tu juga, untuk dalam tidur atau di luar tidur. Maka oleh kerana sifat zat mudrikah itu umum, dia tidak dikhususkan oleh mana-mana, ini usul fiqh ni, tidak dikhususkan oleh mana-mana, maka pemakaiannya mestilah bersifat umum. Wallahul hadi ilal haqq bimannihi wa fadlihi, dan Allah yang menunjukkan kepada kebenaran dengan kehendaknya, dengan anugerahnya, dan wallahu a'lam. Hari ni setakat tu, lalu ada paslon tu kan. Allah letih terjemah dengan serentak baca. Letih sah-sah. Anak tanya Datuk, apa istilah dalam terjemahan Rosenthal, dia guna perkataan dream vision. Jadi vision tu macam kita boleh nampak. Kerana seterus kita akan baca kemudian ialah dream words. Apa mimpi tapi dalam bentuk kata-kata ataupun perkataan. Baru kita habis ialah mimpi tapi dalam bentuk gambaran.
Ya, ya. Dalam bahasa Arab dia dipanggil apa? Ruhya kan? Ruhya. Ar-ru'ya. Ruhya. Ana sikit melencong sikit, Datuk. Ya. Ana rasa soal tidur ni dan keupayaan menggunakan masa tidur. Ya. Memang banyak pendekatan yang sedang kita lihat bukan saja dalam dunia Islam tapi dunia lain pun. Contoh dia panggil di silver mind control, semua tu satu kaedah yang diguna. Di mana kalau kita ada masalah, problem nak resolve, nak selesai, kita fikirkan semua, collect data, kemudian tidur. Kerana dia kata di masa tidur tu kita punya heartbeat ialah dipanggil apa, alpha ke beta level, di mana otak kita lebih boleh memikir penyelesaian. Betul. Dan biasanya bila kita jaga, kadang yang jadi masalah tu terfikir. Betul. Cara untuk penyelesaian tu memang digunakan teknik, kaedah, cara untuk menyebabkan kita sampai tahap rehat, yang dikatakan rehat, yang rehat sebenarnya lah. Itu ialah setengah daripada teknik yang sedang digunakan lah. Wallahualam. Saya ada terbaca. Nanti dulu saya bagi tahu dulu. Siapa dia ni? Saya semua tu familiar. Saya pernah terbaca dalam pandangan ahli psikologi. Dia kata dalam keadaan tidur itik ke tidur ayam. Tapi dalam bahasa Arab penulisannya, dalam keadaan tidur sedar tak sedar, jaga tak jaga tu, maknanya kita boleh menyerap banyak maklumat dan kita boleh cepat ingat. Satu lagi pengalaman saya sendiri, ini pengalaman buruk ni. Saya zaman duduk di peringkat sarjana muda, perangai buruk saya, bila guru tu syarah panjang sikit, saya tidur. Jadi seorang guru dia kata, biarkanlah mamuk dia tidur, tak apalah. Lepas tu dia tanya, saya boleh jawab lah. Maknanya kita boleh percaya kepada benda tu. Kita tidur tu bukan tidur gelap, tapi kita tidur, kan? Ada hobi orang tu, bila orang berbual sama sendiri, dia lelap lah. Kemudian dia bangun tu, dia boleh cerita. Tidak macam tidur poklah. Tidur poklah, dia tidur betul. Kemudian bila dia bangun, saya pun kenal sekali. Kawan dia bangun, dia tanya, bukan nak mengumpat ni, kita hormat macam pok saudara kita lah juga, abang-abang. Bila dia bangun, dia kata, kita bincang apa tadi? Jadi orang dia cerita gini-gini. Okey, kita lulus lah, tak ada masalah. Siapa dia nak cakap tadi? Siapa dia? Saya ada. Fadli, betul lah. Okey, macam mana? Saya respon pada Syekh Farid punya tadi. Sebab masalah kita, bila kita kata kita ada macam-macam masalah ada, kita tidur, lepas tu kita boleh selesaikan lepas tu. Selalunya bila kita masalah banyak, tak boleh tidur. Dulu letak tangan tak ada air lama kan. Letak tangan tak ada air lama, tak boleh tidur. Lepas tu tak selesai sudah masalah dia. Tapi yang dikatakan teknik di silver mind control tu bukan masa kita banyak masalah. Dia diguna dengan sengaja supaya kita juga ada teknik macam mana nak tidur. Tidur tu dipanggil tidur di tahap, saya lupa istilah alpha atau beta, di mana dia panggil deep sleep. Tidur yang betul-betul dalam relax. Di mana dia punya, kalau macam kita dengan muzik, dia kata muzik yang barok tu, yang perlahan, di mana kita punya nadi itu ialah di tahap rehat. Jadi tak boleh tidur tak rehat. Betul. Ini teknik yang digunakan untuk menyelesaikan bukan banyak masalah, tapi masalah yang kita dah fikir, kita ada beberapa pilihan-pilihan. Jadi dalam kaedah teknik yang diajar ialah bagaimana nak kira, macam nak tidur pun ada teknik juga. Bagaimana kita kira 10,
9, 8, kemudian nafas dengan elok sampai kita dapat tidur di tahap yang paling dalam. Dan kerehatan minda itu menyebabkan minda kita boleh kerja. Jadi dia bekerja masa kita rehat. Kerana tidur tu ialah kerehatan. Ya. Jadi orang yang tidur itik macam Datuk cakap tadi kan. Kalau dekat masjid tempat kuliah banyak tu orang tidur macam tu. Tapi itu kan tidur. Itu bukan tidur itik tu. Tidur mati. Yang anda maksud ni ialah tidur yang betul-betul tidur. Dia kena, sebab anda rasa yang Ibn Khaldun bincang ni pun semua ini yang kita bincang mengenai roh semua ni pun kena ada disiplin. Kena ada persiapan, keupayaan dan ditambah sebab tu dalam tajuk besar paragraf ni dia menamakan jenis-jenis manusia dan keupayaan untuk luar biasa, persepsi luar biasa, sama ada melalui natural disposition, mana dah sedia ada pada mana kalau Rasul Nabi semua dah sedia ada, ataupun through exercise. Melalui disiplin di mana kita kena buat exercise. Jadi makna dia manusia ada keupayaan. Iyalah. Tapi tak kena dilatih lah. Kena latih. Ni saya dengan Fadli ni. Orang lain jangan dengar lah. Fadli. Saya sedar tu ibarat kupiah. Ya. Bila cabut di kepala, maka tidurlah tuannya. Saya dalam serabut macam mana pun, bila saya pergi tidur. Tu macam mana tu? Fadli nak kata macam mana? Kalau tidur yang dipaksa, macam tidur di masjid tu, masa orang duduk khutbah lah, itu sakit kepala lepas itu dah. Saya di akademi. Mungkin macam kita tidur sebelum Zuhur, macam kita kailulah kan. Kailulah. Kita dah rehat sekejap kerja, kita rehat kejap, tidur 10 minit. Itu relax. Itu relax tu. Kita dah tenang, kita tidur. Tapi yang Fadli kata tadi, bila serabut tak boleh tidur, kita kena ajar tu. Bagaimana kita boleh menutup kita punya indera otak, kita punya aktiviti otak tu, kita boleh alih kepada satu benda yang lain. Biasanya orang cerdik dan orang kaya yang tak boleh tidur. Betul lah. Kan? Orang miskin, orang bodoh-bodoh ni dia boleh tidur. Sebab dia boleh, tak ada benda, tak ada beban, dia boleh tutup. Boleh tutup. Jadi selalu orang ambil pilihan, kalau dia tak boleh tidur, dia duduk kelab malam. Padang golf. Itu ikhwanus syayatin. Itu bukan cara nak hilang tidur, nak hilang sedar. Mana saya rasa daripada bawah lagi mungkin kita boleh latih bahawa kita boleh tidur bila saja kita mahu tidur. Tapi untuk nak sedar tu mungkin satu exercise lain lah mungkin. Assalamualaikum. Salam. Saya celah sikit berkenaan dengan itulah dalam kami punya ni lah the psychology part kan. Kalau saya katalah kita satu tadi kita kusut kan. Maknanya kenapa kita kata kalau kita nak bertindak, saya katalah dalam cemas dia orang guna istilah masa kecemasan kita kena relax. Kalau kita relax, kelang kabut, otak kita tidak akan tenang dan tidak akan berfikir secara baik sebaiknya lah. Bermakna betul macam Tok Mut kata, maknanya apa tadi, antara roh fizikal dengan roh yang dalaman tu dia tidak boleh semadi kan. Dia tidak boleh hasilkan yang sebaik mungkin. Dia tidak pancarkan kebenaran. Betul. Sebab apa? Halangan itu kan kita cakap. Halangan kita adalah panca indera kita sendiri, fizikal kita sendiri. Jadi di sini saya faham jugalah, maknanya dulu kita just bila ahli psikologi kata kalau kita nak idea, in fact kan dia orang syorkan kalau nak misal katalah kita buat paper lah, kita nak menundukkan kadang idea.
Memasyorkan apa? Ambil kertas, nak tidur tu letak kertas kat tepi bantal. Sebab kan masa itulah otak kita at their rest. Bila at the rest, at the best. Masa tu, perasan tak bila kita solat tu macam-macam datang? Ya. Kan masa tu otak kita paling at the rest, tapi betul. kita tidak boleh menolak juga unsur-unsur syaitan memang akan masuk. Hak unsur syaitan tu hak bawa buku dalam bilik air tu. Macam tu Mahathir tu. Ya. Sebab saman. Tapi mulut saya ni maaflah Fadli, mulut peluh bang ini ya. Sebab tu kita dianjurkan masuk bilik air tu auzubillahi minasyaitanirrajim. Yalah auzubillah. Minta perlindungan. Jadinya bila saya tengok study dia punya ni, maknanya mungkin psikologi baru ni menggunakan dia punya konsep lah kan. Maknanya bila kita boleh menjadikan orang yang baik, dalam kita konteks ialah kita boleh angkat diri kita kan ke atas. Sebenarnya kita ni level-level dia panggil apa, reptilian, haiwan punya ni kan. Haiwan, tetapi bukanlah bermaksud haiwan yang tidak ada. Mana istilah Ibn Khaldun manusia tu secara fizikalnya haiwan. Kehaiwanan, sifat kehaiwanan. Kan? Makanya kehaiwanan kita memanglah bagi saya kita tak mengguna sebaiknya roh dan kemampuan otak kita satukan benda tu untuk kita berfikir ataupun mencari jalan apa yang kita nak settle ataupun jalan yang kita nak solve lah apa kehidupan kita tu. Jadinya itulah saya baca-baca dia kata kalau nak fikir benda-benda tu fikir kalau buat paper ke buat menulis kan tak ada idea letaklah tepi. Dan yang paling saya tak tahan ialah bila solat tu macam-macam idea yang saya mencari-cari kan selama tak dapat tiba-tiba solat masya-Allah itu astagfirullah. Datang masa tu Masa tu memang tenang. Macam mana Fadli? Nak tulis lah, masa tu berhenti tulis jap. Macam mana nak tulis tu? Kalau orang Arab dia angkat telefon tu, kalau telefon dia tengah solat. Ni cuba kan. Satu, ini untuk Fadli ni. Apabila tak dapat tidur, jangan menggelabah. Maka kita boleh tidur. Okay? Yang ditimbulkan oleh Puan Nazli tadi, saya rasa cuba kita kaji tentang tahajud. Mengapa tahajud itu disunatkan sesudah kita tidur? Bangun tu baru tahajud. Itu pun ada mungkinlah kalau kita tengok dalam hubungan ini. Balik ni malam ni berlatih lalu lah Fadli? Boleh. Boleh. Sebab tu Tok Mut, orang-orang yang depress kan, orang-orang depress memang dianjurkan sangat-sangat bangun malam untuk tahajud. Sebab yang kita kata tadi kan, dia punya persekitaran tu sendiri sejuk, menenangkan lagi ruh-ruh terangkat. Lepas tu kita punya kusuk masai yang jasad dan environment kita di-challenge kan, dengan benda tu kita boleh tenang kan. Makanya seseorang yang masuk depres, baca Quran itu adalah pengobat dan tahajud itu adalah ubat sebenarnya. Tapi nak buat tu perlu satu jihad lah. Jadi dia kata munajat tu makna bercakap secara diam. Betul. Face to face. Sebab tu dia kata as-salatu mi'raj. Maknanya macam Nabi naik mi'raj tu dia berhadapan. Jadi kalau boleh ini cakap teori lah tu, bukan apa tu. Jadi benar-benar macam tu suasana tu. Jadi kalau kita nak lanjutkan pandangan Ibn Khaldun ni kepada amali kita, mungkin saya rasa masing-masing lah. Anak duk tengok Datuk punya idea untuk kaji balik tulisan Ibn Khaldun khusus bab ini. Rasa agak menarik sebab pertamanya dalam chapter 6 ni, dalam bab dia bicarakan mengenai kerasulan, nubuah. Apa ciri-ciri nubuah. Kemudian ada ciri-ciri yang lain dalam tamadun dan budaya yang jadi amalan seperti orang orang nak tilik, orang nak buat ramalan.
Dia cuba menggambarkan yang mana yang lebih memenuhi prasyarat yang dibenarkan Islam lah. Ya. Jadi ada yang macam tadi contohnya, ada yang didorong oleh peringkatnya tinggi daripada Allah, mungkin ada yang didorong oleh yang boleh membantu untuk ke depan, tapi ada juga yang didorong oleh syaitan yang disebutkan sebagai confused dreams tadi. Jadi ada mimpi-mimpi yang diambil kesempatan oleh syaitan semua, tapi ada juga mimpi-mimpi kalau dibuat dengan betul boleh membantu insan. Jadi saya rasa macam Datuk sebut tadilah, dia punya huraian tu untuk kita lihat selain pada Rasul Nabi, ada juga keupayaan di kalangan manusia memanfaatkan apa yang asalnya ada pada manusia, iaitu roh dan deria yang asal pun boleh, tapi ditambahkan dengan ruhiyah ataupun spirit dibawa ke depan. Anasa setakat ni dia membicarakan soal bagaimana manusia boleh pengaruhi juga, sebab zaman dulu anasa zaman ni dan juga zaman keluar pada Dark Ages, tambah malah zaman Dark Ages, semua istana dia ada juga para Pak Nujumnya. Kuhan adalah. Memang ada. Kuhan. Dan memang amalan di dunia barat dan juga timur. Di dunia barat pun tidak kurang. Dia ada dalam dia punya kastil-kastil tu, dia akan ada juga selain pada orang agama, orang yang Pak Nujum, dia kalau nak pergi perang, dia tanya dulu. Betul. Ramalan. Dan memang dia menjadi amalan. Pura Islam lagi banyak. Betul. Digunakan telikan. Zaman kita nak merdeka pun, Tengku tanya Ahmad Badawi hari mana yang sesuai dengan merdeka. Tidak kurang, kita politician banyak ada. Jadi, sampai sekarang ni pun. Memang dah jadi kelaziman di antara ahli politik Melayu pun mengguna bomoh. Guna bomoh juga untuk nyekerat di rumah Munah Pandi pun betul. Bomoh penipu. Ni seorang ni nama Rahim Ben Daud ni, orang Yahudi mana ni Ben Daud ni? Syekh Rahimi, Ustaz Rahimi. Rahim Ben Daud. Ni siapa ni? Kalau pakai band Yahudi ya? Band. Ini Tut an Amun boleh ada ke tu? Siapa dia ni? Tut an Amun ni. Tut an Amun. Amun tu mana raja? Dia pun tak ingat nama dia tulis tu. Apa dia? Dia pun tak ingat nama dia tulis tu. Farizi. Okeylah. Ada apa-apa nak timbulkan? Datuk, saya nak respon Nazli sikit sebelum kita Puan Nazli cakap. Pasal masalah ketenangan jiwa kita. Bila kita nak tidur, waktu kita rehat yang betul kan, jiwa kita tenang dan kita boleh mari balik semua benda-benda yang kita lupa, benda masa kita tenang kan. Dan kalau pada apa yang Puan Nazli cakap tadi, kita boleh lihat satu daripada perkara yang jadi persoalan besar dalam hidup kita ni ialah kita jadi khusyuk dalam semayang tu payah. Dan kita kalau kita analisa apa yang disebut oleh Ibn Khaldun ni, dan dengan banding dengan apa yang disebut oleh Puan Nazli tu, dia macam satu solution yang mungkin kita boleh ikhtiarkan untuk kita menyelesaikan masalah bila kita solat je kita diganggu oleh ni kan. Dan kita pun mungkin dalam perbincangan mimpi, keletihan kita dan macam-macam ni, satu daripada masalah kita ialah jiwa kita tak tenang. Kerana kebanyakan orang hidup zaman kita ni, zaman material ni, orang ingat dunia banyak pada ingat Allah. Kan? Jadi walaupun teori-teori ketenangan jiwa ataupun teori psikologi lah yang disebut, termasuk yang disebut oleh Syekh Farid tadi, sebenarnya benda tu tak boleh diselesaikan oleh teori-teori barat. Yang macam-macam teori psikologi barat yang bawa oleh Freud ke oleh siapa-siapa pun, dan dia tak boleh menyelesaikan. Walaupun teori cara terketas nampak okey, tapi bila manusia terapkan pada kehidupan, depression tu semakin hari semakin banyak orang kena. Dan kerana
dari segi kejiwaan dia tu sebenarnya tak boleh saya kalau makan ubat, makan macam-macam, berehat, latih tidur, latih mimpi, orang lupa bahawa jiwa kita ni ada hubungan dengan Allah Taala. Jadi di situ kita menghadapi masalah dalam dan secara realiti kita menghadapi masalah untuk menterjemahkan benda ni. Jadi kalau kita perhati apa yang disebut oleh Ibn Khaldun dalam konsep mimpi yang disebut ni, mana roh kita tu dia pergi dia balik kan, dan ada pancaran tertentu yang kita bincang tadi. Maksudnya roh tu sebenarnya dia bukan semata-mata bersandar kepada masalah roh tu, tetapi roh tu sebenarnya ada hubungan yang langsung dengan Tuhan supaya dia boleh bertenang, sambil kita rehat tu dia boleh bertenang. Dan kalau jiwa kita tu memang jiwa yang tidak ada sifat rabbani, mungkin kita pun tak boleh selesai juga masalah. Jadi saya tengok itulah dari satu sudut dari segi hubungan kita dengan Tuhan. Tatmainul qulub itu yang kita dah bincang sebelum pada ni kan, masalah hati. Dan juga masalah yang realnya kita ni sebagai orang Islam, bila kita solat tu sebenarnya tak usah kata makmum, tak imam pun tak khusyuk. Ya ke? Kita akan didatangi oleh keserabutan. Bukan serabut, dia akan mari macam-macam ketika otak kita tenang. Masa semaya tu? Masa semaya tu bila kita tenang, kita baca Quran, apa semua tenang tu, masa tu kita pergi rata, siapa ke Brazil, siapa ke mana, habis semua kita pergi. Kan? Sebab tu saya pernah tanya senior saya kan. Dia kata, Baji macam mana kontraktor kuat-kuat ni tak serabut nak semaya. Dia kata kalau kita serabut tu kita semaya. Masa serabut semaya tu dia kata ingatlah. Dia kata semi sikit habis tak cukup, besi tak ikut sikit banyak, apa semua sekali. Dari semaya. Itulah. Tak saya kata dah, orang buat juk, kalau kunci kereta hilang, semayang. Jumpa lagi. Ustaz Ana duk tengah tengok tulisan Ibn Khaldun ni keluar sikit daripada kita punya bicara tajuk ini. Sebab Ibn Khaldun tidak sangat, oleh kerana cara penulisan dia, dikaji oleh orang agama. Malah selepas tulisan dia, ada komen daripada setengah orang pun bahawa orang Arab Middle East tak begitu membaca buku dia, malah buku-buku dia banyak dipopularkan oleh Osmania atau orang Turki. Jadi orang Turki lah yang memperkenalkan Ibn Khaldun balik pada dunia Barat dan Timur. Hinggalah ke sekarang pun. Separuh daripadanya ialah ada juga seorang komen kerana orang tak faham macam mana baca buku dia. Betul, kita pun kata macam tu juga. Sebab kalau orang didikkan epistemologi agama, dia tak tahu fiqh ke, tauhid ke, tasawuf ke tulisan ni. Jadi itu yang menarik. Sebab apa? Pada dunia barat, sumbangan Ibn Khaldun ni sangat-sangat besar kerana dia merupakan satu tulisan pre-modern yang membuka dunia pada satu pendekatan yang belum jumpa, dan juga ilmu baru, sosiologi, pengkajian sejarah yang bukan sebenarnya Ibn Khaldun, dia breakthrough daripada tulisan sebelum dia. Macam kita bincang sirah tadilah. Sebelum Ibn Khaldun akui Tabari dan lain-lain, tapi dia kata tulisan yang sebelum tu yang tulis sejarah hanya menceritakan macam cerita, ada setengahnya Ismailiyat semua tu, dia Ibn Khaldun mempersoalkan, dia kata dalam bahasa orang putih rubbish lah ini, apa cerita turun-menurun hanya sebagai penceritaan dan tak boleh terbukti dari segi logika, dari segi analisa. Jadi Ibn Khaldun dilihat sebagai, malah Ibn Khaldun setengah orang nak cuba katakan dia ni menjaga Aristotle ataupun Greek punya idea, ditambah dengan Islam masa dengan adanya Islam dan juga kebangkitan tamadun Islam, dan dia bina di atas Ibn Rushd,
atau Ibn Sina, sebab tulisan dia banyak juga hurai yang mungkin ustaz-ustaz takkan faham. Dia bincang soal sains. Dia juga sejarah. Dia juga rujuk pada Aristotle, dia juga Platoni. Jadi tak mungkin orang yang tak didikkan hanya sekadar fiqh, tauhid, tasawuf boleh memahami mukadimah ataupun tulisan dia. Jadi Khaldun ni dilihat sebagai satu. Jadi pada semua orang dia kata dia memang satu genius. Tak mungkin ada. Tapi termasuklah Ibn Sina, Ibn Rushd dalam sejarah tamadun Islam, mereka membuka kerana mereka juga dapat integrasi pada ilmu yang terbaik yang insan ada. Tidak lari daripada epistemologi Quran dan Sunnah kerana mereka ni hafal Quran dan Sunnah. Ibn Khaldun dia juga Maliki punya ni malah authority. Jadi yang rasa di situ agak pada suatu yang menarik. Tapi sayangnya macam kata Ustaz Siddiq, Ustaz sorry kita Fadil. Tak termasuk ni Allah tak bersama dengan kita hari ini. Ustaz Siddiq Fadil. Ustaz kita Ustaz Kamil. Ustaz Kamil kata bahawa sayang juga orang macam Ibn Khaldun, macam termasuk Iqbal, termasuk Malik bin Nabi tak dapat, memang tak akan mungkin difaham oleh itulah yang berikan. Jadi sayanglah, tapi sebenarnya mereka ni juga hafal Al-Quran, hadis sebelum mereka menulis itu. Macam Iqbal dia pergi Oxford. Saya menjelas sikit. Saya menjelas sikit. Saya rasa kalau kita tengok dia punya penulisan, mau tak mau kita akan dia akan memberi satu gambaran konteks pada ketika itu, ya. Maknanya kalau kita orang Islam, orang yang daripada orang kata background kita Islam kan, kita sebenarnya kita faham bahawa roh ni adalah fitrah. Kan, roh tu fitrah. Roh tu memang asalnya dia tenang. Dia Datuk Muk kata mutmainnah. Roh ni memang tenang sifat dia kan. Makanya bila malam tu kita kata berjaga untuk aktivekan lagi yang ketenangan itu kan. Tetapi konteks dia pada ketika itu dia dipersoalkan oleh orang-orang yang bukan Islam, orang-orang filosofi macam kan. And then diorang ni merapu sama juga dengan masa lahirnya ilmu kalam kan. Tanya benda-benda yang, tapi di sini saya rasa Ibn Khaldun cuba explain dalam bentuk campuran empirical dengan kan bila dia masuk sebab diorang ni hanya yang benda yang dia boleh nampak baru dia percaya, baru dia faham. Maknanya mungkin pada ketika itu Ibn Khaldun mencari jalan macam mana aku nak explain tentang roh ni kan. Makanya saya lihat dia explain lah, maka sebenarnya roh kita ni, jiwa kita ni boleh boleh naik lagi, boleh bergantung kepada mungkin macam mana kita latih diri kita yang mencapai beberapa tahap kan. So saya rasalah kalau tetapi audiensnya ialah bercampur, maka bagi kita ambil lah kita punya bagi orang-orang yang cerdik pandai Barat ketika itu, saya tak tahulah Barat ke mana kan. Saya rasa dia pun faham juga daripada sudut dia orang. Tapi saya rasa saya setuju dengan Nazli, tapi separuh daripada saya punya pengamatan Ibn Khaldun, dia menulis ini juga untuk orang Islam. Sebab zaman dia tu zaman kemunduran. Zaman menurun. Dan dia pun dah agak terkilan, dah agak sedang menangani. Sebab pada dia zaman Abbasiyah tu para kita masih lagi sikit banyak mengikut cara Rasul dan para sahabat-sahabat. Tapi bila mula era sultan-sultan ni, saya rasa Ibn Khaldun pun dah mula. Dia memang jadi pakar rujuk, tapi dia tahu sangat perangai sultan-sultan ni. Dia ada eksperimen dia sebagai seorang penasihat. Dia ni sebagai penasihat pada Mamluk sampai Mongol nak rujuk kepada dia kerana dia memang dilihat
pakar dalam memahami. Tapi tapi tulisan dia masa tu kalau ikut setengah orang urai, dia sedang bicara era kemunduran Islam, nak bagi tahu balik bahawa apa dia namakan apa tu the rise of nation. Dia nak beritahu ada benda yang menyebabkan kita naik dan kita akan apa ni, tapi kalau tak dijaga akan berlakunya decline. Sebab tu saya rasa ni, dan sebab tu dia menghuraikan dalam mukadimah itu apa elemen-elemen menjadikan tamadun itu gemilang daripada perspektif Islam dan juga perspektif sejarah. Datuk. Ya. Boleh saya nak tanya soalan tak? Boleh. Okey, saya background saya dari psikologi lah. Ya. Dan sekarang saya sedang menyambung pengajian dalam sarjana kaunseling kesihatan mental dan klinikal. Jadi apabila tadi di mana Amin? Mana? Di UPSI, Datuk. Okey. Jadi apabila bercakap dengan psikologi atau kaunseling, kita tak lari daripada teori-teori lah. Ada daripada beberapa sahabat saya tengok mengatakan tentang teori-teori barat dan sebagainya. Sebagaimana yang kita tengok dari tafsir mimpi yang dibuat oleh Ibn Khaldun, ada disebut dalam psikoanalisis oleh Sigmund Freud lah, yang lebih detail ego super ego. Kebetulan saya punya kajian berkenaan dengan teori ni bertajuk teori psikospiritual menurut Al-Ghazali. Jadi apabila saya tengok pembandingan di antara Ibn Khaldun dengan Al-Ghazali, saya melihat Ibn Khaldun sebenarnya lebih mendalam membahasan tentang ilmu-ilmu psikologi dan manusia. Jangan kuat sangat kejap ni, mahu dia Ustaz Kamil. Tak Kamil pendukung Ghazali ni. Okey. Saya tengok dari segi pembahasan daripada saya zaman degree sampai saya sambung master. Pembahasan kalau kita tengok pembahasan di peringkat kaunseling atau psikologi mengikut pandangan tokoh-tokoh Islam ni masih lagi di peringkat yang sama. Iaitu kita membahaskan benda yang sama. Akhirnya apabila saya tanya beberapa pakar kenapa tidak menggunakan teori-teori kaunseling dalam sesi, mereka mengatakan teori kaunseling itu mereka tidak tahu bagaimana ingin menggunakannya. Kalau kita tengok teori barat, pembahasannya sampai bagaimana sesi terapi ini dijalankan, bagaimana kalau klien bertindak sedemikian, bagaimana kaunselor perlu respon, anxiety, bagaimana perlu manusia berfikir dan sebagainya. Dari segi kaunseling Islam, kita lebih kepada 4 elemen sahaja. Dan pembahasan kita, kalau kita jadikan sesi, kebanyakannya dia lebih kepada sesi tazkirah, bukan sesi kaunseling. Sesi tazkirah, sesi ceramah dan sebagainya. Jadi sebagai orang Islam, kita rasa sedihlah karya-karya demikian tidak diolah dengan sebaiknya. Dan saya pun tak tahu di mana kesilapannya. Sama ada, saya tengok ada 2 faktor lah. Faktor yang pertama, ahli psikologi atau kaunseling ni apabila dia nak meneroka kaunseling Islam, dia bimbang penerokaannya itu ada bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang mungkin akan jadi efek kepada mereka. Manakala golongan agama pula merasakan teori kaunseling dan psikologi ini bukanlah satu keperluan untuk diberbahaskan lebih mendalam. Itu saja soalan saya. Okey, terima kasih Amin. Gini Amin. Saya bagi sikit lah, lepas tu pergi carilah. Pandangan Amin terhadap psikologi Islam itu tidak cukup mantap. Mungkin tidak cukup mantap. Dia macam ni. Kajian psikologi Islam terhenti apabila berlaku zaman mengucut tamadun Islam. Maka psikologi Islam itu dia kekal setakat theoretical psychology. Jadi kalau kita ambil antara theoretical ni, psikologi barat yang sezaman dengan
Ibn Tufail, Al-Farabi, Ibn Majah, Ghazali dan sebagainya, dia ini Ibn Khaldun pun, dia kalau nak banding dengan orang sezaman, lebih Islamik, lebih Islam itu. Tetapi oleh kerana ilmu Islam itu mula beku pada waktu itu, pada zaman ilmu psikologi belum masuk dalam peringkat scientific psychology. Jadi oleh kerana itu, silap kitanya sekarang ni, cikgu-cikgu Amin tu, dia kata ini adalah psikologi Islam. Sebenarnya, ini adalah theoretical psychology dalam Islam dan belum discientifickan. Maka berkewajipanlah orang-orang macam di ISTAC dulu, macam di mana-mana, dia kena scientifickan psikologi itu. Sebab tu masa saya duduk ISTAC, saya tengok, ini maaflah, guru-guru di ISTAC itu saya tengok sebenarnya orang-orang yang sangat konservatif dalam ilmu dan tidak berjaya merealisasikan semula keilmuan itu, tetapi sekadar mendukung falsafah-falsafah kuno Islam dan dipersembahkan kepada masyarakat bahawa inilah Islam. Termasuklah kalau saya ini Muhammad Usman mana ni orang Pok Usman Muhammad Usman Mahdi ke. Inilah sebab itulah termasuklah Said Najib dianggap sebagai bijak laksana itu. Dia sekadar membawa ilmu-ilmu Al-Ghazali dan sebagainya dengan seada-adanya tanpa dilanjutkan pengajiannya. Maka dalam bidang psikologi ini kita tak boleh nak compare psikologi berasaskan theoretical psychology yang telah mati pengajiannya sebelum daripada lahirnya scientific psychology. Sebab tu Amin kata ada 4 perkara. 4 perkara tu dari segi falsafah psikologinya yang belum diolah menjadi yang sifatnya saintifik. Nampak tak? Jadi oleh kerana itu Amin kena paradigm Amin sendiri itu kena rombak. Dan kegagalan orang di institusi macam di ISTAC sampai dengan Pok Man saya hari ni lah, kawan-kawan saya hormati sekali Pok Man ini. Jadi kita gagal keluar daripada kepompong asal tu. Jadi oleh kerana itu kegagalan itulah yang menyebabkan kita ada masalah. Di UIA itu ada Profesor Noaini. Ini orang psikologi betul-betul. Tapi dia belajar daripada pok-pok sekular punya side. Tapi lebay dia, tetapi dari segi ilmunya dia tidak boleh lanjutkan. Jadi saya nak contohkan, terpaksa sebut pada Amin sekarang ni. Amin ya. Boleh faham tu saya bagi tahu tadi? Ya Datuk. Saya Datuk faham. Boleh nak? Boleh. Saya nak sebut contoh. Kalau kita menganggap bahawa usul fiqh itu ialah metodologi kajian Islam, maka salahlah kita. Usul fiqh itu ialah kaedah secara umum pada waktu itu yang sesuai dengan mentaliti dan keilmuan manusia, masyarakat manusia seperti masa itu. Sebab itu, saya terpaksa sebut pada Amin ni, orang lain tak dengar lah. Bahagian saya telah buat. Saya telah gabungkan antara usul fiqh dengan research methodology. Masa saya mengajar di UM. Cuba baca buku-buku tentang kaedah kajian empiricalnya, kajian apa semua sekali. Jadi semuanya asas pemikiran itu ada dalam usul fiqh, tetapi ulama kita mengajar usul fiqh sebagai kayu mati dalam keadaan yang seada-adanya tidak dikembangkan. Jadi bila kita kata kita bercakap tentang qiyas misalnya, kita kata qiyas ini termasuklah benda-benda saintifik sekarang ni kita kena gabungkan sekali. Jadi masa saya duduk mengajar itu saya boleh mengajar lah. Bila saya tak mengajar ni orang tinggal macam tu juga. Dan masa saya tu pun ada orang yang mempertikaikan. Dia kata ini bukan usul fiqh ni. Ini research methodology modern. Jadi tidak boleh mengaitkan. Jadi kalau di UPSI tu, kau UPSI lah biar saya balik semula ke UPSI boleh Amin?
Ni? Saya tak pasti doktor. Ada tu. Chairman lah ni duk apa? Kita nak buat pembaharuan yang bantah di Nuaini, ya, Nuaini Menteri. Jadi sekarang ni macam ni. Saya punya pembaharuan apa tu tersendat sekat tu aja. Jadi kita Pakat Mazli nak buat pembaharuan di situ, tapi oleh kerana saya dianggap sebagai orang dilantik oleh orang politik, ini cerita politik kita, ini cerita lain lah. Kita nanti baca Al-Madinatul Fadilah lepas ni. Jadi sekarang ni macam UPSI tu sebuah universiti pendidikan, dia kena mempertingkatkan teori-teori ilmu Islam, saintifik Islam itu kepada peringkat yang lebih tinggi, terutama kalau Amin sendiri buat bidang tu. Tak payahlah nak follow yang Al-Ghazali betul sebagai asas sahaja. Sebagai asas. Kemudian kita sekarang ni kena pergi panggil Nuaini daripada UIA, cerita saya nak ni. Apa Prof boleh kata macam mana? Dia tidak akan kata begitulah. Nuaini kata pokok ustaz ni saya tak akui mereka itu orang jenis pandai. Cerita lah apa semua sekali. Jadi ini yang perlu. Macam juga ilmu kalam. Kalau kita tidak push ilmu itu supaya dia realisasikan dalam ni, saya ini panjang sikit boleh ke apa tu? Maaf lah ya. Pasal terasa sikit dengan serangan Amin tadi. Islam hanya ada 4 prinsip psikologi dia. Dia macam ni. Masa saya belajar di Universiti Ain Shams, kita mula apa tu melihat baliklah setengah tu, tapi tak sempat juga setakat diploma apa semua sekali tu. Jadi sekarang ni tanggungjawab kita sekarang, terutama macam Istad, tak apalah saya tak nak surat Istad tu, macam di UPSI ni, dia kena lanjutkan pembicaraan itu. Yang ada tu jadikanlah sebagai bahan rujukan saja. Macam kitab-kitab fiqh kita, yang kitab-kitab klasik yang ada tu jadilah bahan rujukan dan bukannya fiqh yang sebenar pada waktu ini. Fiqh yang sebenar waktu ini kena masuk unsur-unsur saintifik. Misalnya bila kita membicarakan air, maka kalau kita membicarakan air, kita tidak boleh menghuraikan keadaan fizikal air itu, keadaan secara mekanikalnya, secara yang apa-apa semua sekali. Kita gagal menghuraikan kedudukan air. Itu. Jadi new water daripada Singapura tu, kalau mengikut yang teori klasiknya, tidak boleh dibuat wuduk. Tetapi bagi teori klasik, dia kata air itu bila menyerap ke dalam bumi, maka dia menjadi satu jirim yang bersih kerana sudah ditapis oleh kuasa penapisan bumi. Itu sehabis tinggi. Tapi sekarang ni orang menapis air itu sama ada secara mekanikal ataupun secara secara apa kata. Jadi maknanya kita kena masuk ke situ. Maka berbanding, jadi kita kena tolak fiqh itu ke depan. Itulah idea fiqh semasa, fiqh Malaysia dan sebagainya tu. Tapi kita tidak ada upaya lah nak pergi jauh pada tu, sebab kalau saya tubuhkan satu unit fiqh semasa di UIA pun, kalau kita nak bekerja tu susah. Tak ada orang mentaliti yang macam tu. Akhir sekali pasal saya pencen pun tinggal sikit sebanyak duit situ. Buat berjalan kaki, dia mau apa betul tak ada apa. Jadi soalnya sekarang ni, Amin. Ya ada doktor. Tubik ada. Ada. Balik bincang dengan profesor. Siapa dia profesor psikologi dia? Saya kalau teori saya belajar dengan Dr. Ahmad, Profesor Madya Dr. Ahmad Jazimi lah. Lepas tu secara empirikalnya? Saya buat coursework doktor. Kelas, bukan secara kajian lah. Cuma saya hanya buat pembentangan berkenaan dengan teori Al-Ghazali. Dan saya mengkaji daripada buku yang barulah daripada Dr. Uthman, Psikologi Kognitif Ad-Din. Daripada UPM. Dan Dr. Profesor Salasiah Hanin daripada UM.
Cuma apabila saya baca ke banyaklah buku-buku berkaitan dengan psikologi Islam, psikologi Al-Ghazali, itu yang saya kata dia beredar daripada benda yang sama. Dia pusing benda Jangan kata psikologi Islam, itu psikologi Al-Ghazali. Okey. Benar? Ya, ya. Psikologi Al-Ghazali. Dia sampai di situ. Ya, cakap Islamnya pergi lagi. Nah, Betul. tapi Betul Tok Mut, sebab Al-Ghazali tahun dia saya kalau tak silap saya sebelum 1100, sedangkan Iya, Ibn Khaldun 1400. Bermakna kan kita tak boleh nak kata 300 tahun beza. Ibn Khaldun dia dah study dah Al-Ghazali, patutlah kita nampak lebih detail. di Ain Syam kita banding antara Ghazali dengan Ibn Khaldun tentang teori apa tu pendidikan. Kita banding, buat perbandingan sebagainya. Jadi setiap ilmu itu berkembang, itulah penjiwaan Islam. Sebab itu perkembangan Islam tentang ilmu tu tidak ada nuktah. Nak serai amin sekali ni. Ana suka Datuk sebut. Sebab Ana rasa soal fakih, soal memahami konteks, memahami religi, memahami fikih semasa, semua tu mungkin belum Alah Syekh Farid, ulama kita sekarang ni, sebab tu saya kadang-kadang saya kritik para mufti kita. Burung kakak tua, berberak. Dia pergi mencari perkataan-perkataan fatwa-fatwa dalam kitab-kitab klasik, maka dia bentang seada-adanya, suruh kita ambil sebagai satu benda yang apa semua sekali. Benda tu benda, itu bukan fake tetapi sejarah fake. Macam kalau kita ambil pandangan Aristotle, kita kata inilah falsafah Yunani. Falsafah Aristotle bukan falsafah Yunani. Falsafah Yunaninya yang ada di Amerika sekarang. Sebab tu Ibn Khaldun mau kita bincang, dia guna banyak Aristotelian punya thinking. Jadi kita tak boleh kata dia ikut falsafah Greek, tak boleh. Ya, dah dia begini. Macam Farabi menjadi sebagai al-ustaz apa tu guru kedua. Al-Ustaz As-Sani. Al-Ustaz As-Sani, guru kedua. Fadil boleh tolong. Kita pakat tapu amin ya. Amin. Orang Barat, orang Barat merasakan nak terberat. Dia apa saya tengok dari sudutnya, saya bukanlah dari sudut pengkritikan, tapi saya tengok dari sudut bagaimana untuk berkembang mana pendekatan konselor kepada pendekatan yang lebih Islamik. Ya, betul. Dengan pendekatan yang kita guna sepenuhnya daripada Barat. Contoh, Sigmund Freud kita tahu daripada Yahudi. Walaupun kita kata dia ambil daripada Islam, ego super ego kita bahas mengikut Al-Ghazali dan sebagainya, tetapi kalau kita tengok mana-mana buku psikologi atau kaunseling pun, psikologi Al-Ghazali ini dia berada di bab yang terakhir dan terlalu terpencil dalam pembahasan-pembahasan. Dan setengah pakar dalam kaunseling pun tidak menggunakan kaedah-kaedahnya. Sama dah macam Atuk, sama dah macam kita bincang Ibn Khaldun Kalau you pergi filosofi yang subjek ke pergi universiti, Ibn Khaldun setengah universiti tak bincang pun. Iyalah. Jadi dia dan setengah universiti dia yang terakhir. Nasa balik pada tadi jugalah, kalau saya pergi belajar social science, buat antropologi, sosiologi, mungkin tak ada pun pemikir Islam dalam kelas saya tu yang dibentangkan oleh pensyarah. Ya. Jadi anak rasa balik pada Amin tu, walaupun kita belajar katakan pemikiran Al-Ghazali ataupun Ibn Khaldun, kita ada cabaran dari segi practitioner pula. Sebab kalau khususnya sebagai counselor, terapis, dia bukan hanya theoretical, dia kena ada kemahiran melaksanakan terapi. Dan dalam amalan terapi, kita masih boleh balik pada Islam. Kerana Rasulullah banyak menunjukkan amalan-amalan terapi, macam mana mendengar. Tapi kita, macam kata Akhil Amin tadi lah, bila kita bicara satu topik, terutama even dalam psikologi, terapi semua, kadang-kadang kita nak luah, kita tidak belajar dengan orang, kita mendengar kerana kita rasa kita ada ilmu yang betul. Tapi Rasul dalam dia dakwah pun, dia turun ke tahap mad'u dia. Jadi dah ada dalam ciri-ciri amalan Rasul dan para sahabat,
sifat-sifat terapi ataupun counselingnya. Jadi kita ialah sudah pasti kena balik juga untuk develop macam kata Datuk lah, untuk buat bahan kena develop sebab mungkin tak ada dalam tulisan-tulisan yang sedia ada. Ya, Banyak betul. philosophical dan banyak mungkin Betul. Wallahu a'lam. Saya mencelah Betul. sikit tu. Satu lagi kan, diorang ni, orang barat kadang-kadang ialah kita kata agak bias sikit di sini kan. Bila saya melihat tentang pembelajaran bahasa ya. Kita belajar bahasa Inggeris kan, kita start dengan grammar kan, grammar sampai budak-budak tu penat dengan grammar. Bercakap English tak boleh kan, bertahun-tahun kita start. Kita start kat situ kan, macam jam kat situ. Tetapi tak ramai orang perasan bahawa Ibn Khaldun yang saya baru tengok tadi, yang dia mengesyorkan bahawa bila kita nak belajar bahasa, kita belajar bercakapan. Ya, saya mengalami sendiri. Saya belajar bahasa Arab dan saya belajar bahasa Mandarin juga. Jadi jangan fikir grammar, kan? Bahasa untuk komunikasi, kan? Betul. Tetapi ini adalah telah dimention dalam daripada Ibn Khaldun. Tetapi bila kita tengok research kan tentang pembelajaran, tidak ada pun dia letak kat situ Ibn Khaldun, tak ada. Jadinya agak bahaya sikitlah pengkaji-pengkaji kita. Including kita punya Muslim pun, oleh kerana kita rasa kalau letak Ibn Khaldun ataupun letak nama-nama Islamik yang tak gah, kita akan affect the quality of kita punya research. Betul lah. Betul. Ini ya kadang-kadang basic degree mana Amin? Saya degree di Kolej Universiti Islam Melaka. Memang background saya psikologi Islam lah. Okey. Tapi ketika tu lecturer saya kata nak jenamakan psikologi Islam tu tak boleh. Jadi dia jenamakan atas psikologi sahaja. Okey, betul lah tu. Jadi maknanya menjadi tanggungjawab kepada pakar-pakar bidang supaya dalam bahasa kampungnya membumikan semula ilmu-ilmu Islam itu. Membumikan semula ilmu-ilmu Islam itu supaya dia lebih realistik dengan realiti yang ada, dan dia boleh, maknanya saya duk kelahir di Istad pada waktu itu, kita kata tu tanggungjawab kita menghidupkan ilmu-ilmu tradisi Islam ini, bukan mempelajari yang itu tetapi meningkatkan. Maknanya dia mengalami kebukuan pada satu peringkat. Maka daripada masa dia beku sampai sekarang ni dia punya jarak sudah begitu jauh. Maka kita perlu memperdekatkan jarak itu kepada realiti yang ada sekarang ni. Tapi tak jadi jugalah. Jadi opsi ni pun, bila saya tanya apa tujuan anda menawarkan pengajian warisan, apa tu Amin? Pengajian warisan. Pengajian apa tu? Pengajian warisan lah. Yang apa tu, nama apa tu, bahasa tu lah ni tak ada di situ dah. Jadi ketua tu warisan, pengajian warisan. Ada department dia, ada apa tu, school. Saya kata, pernahkah kita ajar orang Melayu pakai songket? Tak ada dari kurikulum. Pernahkah kita ajar orang Melayu betulkan cara pakai kain? Tak ada. Dia hanya menceritakan tentang falsafah dan sejarah warisan. Macam itulah semua apa tu. Ada awan apa tu? Awan Syrian, masa tu. Awan Syrian. Jadi soalnya sekarang ni tak habis ni Amin kalau saya cakap ni kan. Jadi okeylah, serah kepada Aminnya supaya membuat research yang boleh menghidupkan walaupun dalam satu aspek yang kecil. Orang bidang sains sudah buat tentang bagaimana ekor cicak itu boleh hidup walaupun terputus daripada body asalnya. Okeylah. Nak tanya satu soalan doktor, boleh tak? Last. Okey. Apa dia? Kita kata perubatan lah. Perubatan juga bukan daripada Islam kan? Tidak diambil dari konteks Islam. Jadi ada pandangan yang mengatakan
teori-teori barat ni boleh maknanya adalah separuh daripada salah satu daripada teknik Islam selagi mana ia tidak bertentangan dengan Islam. Mana penggunaannya dia itu tak boleh nak jadikan anak angkat macam tu. Tak bertentangan dengan Islam. Macam Bank Islam katalah, syariah compliant lah tu. Saya cukup marah syariah compliant walaupun 15 tahun duduk dalam public Islamic. Syariah compliant itu kita hanya memberi cok kepada konvensional punya, tetapi kena betul atas prinsip Islam itu. Compliant itu berasas pada Islam, syariah base, bukan syariah compliant. Maka kita katakan mesti ada pembaharuan, tajdid. Tajdid itu pula berasaskan kosmetik. Pembaharuan yang bersifat kosmetik. Kita nak pembaharuan yang bersifat genetik. Jadi maknanya kita memberi jiwa semula. Bila saya interview, pok-pok nak jadi profesor di UAE ni melarat dah ni. Amin, melarat. Saya kata macam mana awak nak Islamizekan bidang perubatan awak? Oh, dia kata kita bila nak cocok baca bismillah. Kata itu bukan perubatan Islam, bukan cara Islam itu. Sekadar baca tidak. Tapi bagaimana secara saintifiknya? Kawan saya seorang tu dia jadi pendakwah. Dia doktor perubatan. Bila dia pergi dakwah, dia macam orang kampung. Itu dia keluar daripada real yang biasa. Kata, entah Fatihi, pergi ke jangan jadi pendakwah dalam kumpulan dakwah India dan sebagainya, tapi jadi seorang doktor yang mengislamkan ilmu perubataran itu. Itu saya pun boleh cakap ni lah. Tapi dari bidang usul fiqh saya telah cuba dan ada kemajuan. Saya ada murid-murid ramai sekarang yang pengikutnya. Okey, Amin dah? Okey. Terima kasih. Mari minggu depan ni kita bincang pula, tapi janganlah bawa soalan-soalan yang berat sangat payah nak jawab. Tok Mu, kena sikit-sikit tema lah pula. Kita kena bagi peluang Tok Mu, nanti dia serik. Dia tak tanya. Tak boleh. Amin ni. Ada. Kita ni kawan-kawan kat sini. Orang kebal ni macam Fadli jugalah. Kita cuba kita bincang. Saya nak push supaya dia orang tu melahirkan dia punya tapi Tok Mu yang konsep mengislamkan profession lah, saya rasa saya setuju dengan Tok Mu tu. Bukan kita nak buat Islam, maknanya kita kena tinggal apa kita buat, kita kena masuk, kita kata dakwah itu Islam. Tak boleh. Awak duduk tempat awak tu, Islamizekan bidang awak tu. Betul. Tapi dia lari. Psikologi pelarian. Sebab okeylah banyak. Sebab apa yang kita career yang Allah izin kita berada, itulah dia. Yalah, kenapa kita lari? Ya, tak boleh lari. Okeylah, kita stop sekarang ni dulu. Nanti marah orang pula. Zaman cerita Mak Yaakob dulu lah. Zaman Mak Yaakob jadi Menteri Besar, saya ni Menteri Besar PAS ke UMNO, saya baik belaka. Satu malam tu kita duduk berbual sampai pukul 11. Akhir bini dia pergi matikan lampu. Jadi kerana dia kata berbual banyak sangat. Okeylah, kita setakat ni wabillahi taufik. Dan saya doakan kita, insya-Allah kita sama-sama berbincang sesama kita dan kita boleh menyumbang sedikit sebanyak kepada kemajuan ilmu berasaskan kepada asas yang diasaskan oleh Ibn Khaldun, tetapi kita sepatutnya mengembangkan lagi dia punya pemikiran tu berasaskan kepada idea-idea yang kita boleh sumbang. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.